tes, tes. Hilang bukan sih? Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. 一切的荣耀归给我们在天上的父。 Puji-pujian yang indah ini boleh dinyanyikan di gereja kita, ini adalah sesuatu anugerah daripada Tuhan. 我们能够在教会里面献诗，这个是神给我们其中之一的一个恩典。 Kami juga mengajak, mendorong Bapak Ibu sekalian untuk boleh juga ambil bagian di dalam pelayanan puji-pujian di tengah-tengah gereja kita. 我们也邀请各位能够参与这个诗班的这个侍奉。 Orang yang suka bernyanyi itu adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. 喜欢歌唱的人是神所赐蒙恩的人， Karena dari hatinya penuh dengan ruapan ucapan syukur kepada Tuhan. 因为从他的心中充满了这个感恩的心。 Dan di sorga nanti tugas utama kita adalah memuji-muji Tuhan. 并且最后在天堂，我们的任务就是赞美我们的神。 Hari ini kita merenungkan satu tema Natal, yaitu menerima terang dan menjadi terang. 今天我们要思想一个题目，圣诞节的题目就是成为光，并且接受光。 Mari kita sekali lagi berdoa. 我们再次的低头祷告。 Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, Engkau menghantar kami sampai pada pagi ini. Kami boleh menikmati segala berkat anugerah pimpinan daripada Tuhan. Dan karena itulah kami berkumpul bersama-sama umat-Mu untuk memuji-muji Engkau, kebaikan dan anugerah-Mu. Dan kami mau belajar untuk terus diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kami bukan hanya menerima berkat, menerima hidup, menerima terang, tapi juga dipakai Tuhan untuk menyabarkan Injil Kristus, juga menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga penterjemah untuk dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nats firman Tuhan kita akan ambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. 今天早上的经文起自于以赛亚书第60章第1到第3节，兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你。 他的荣耀要现在你身上，万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa ini bukan Natal yang pertama yang kita hadiri. 弟兄姐妹们，我相信今天不是我们第一次参加这个圣诞节的庆祝会。 Mungkin sudah banyak perayaan-perayaan Natal yang kita sudah hadiri dan kita rayakan. 我们已经度过了参加过许许多多的这个圣诞节的庆祝会。 Dan hari ini kita sampai kepada satu puncak perayaan Natal, yaitu ibadah Natal di tanggal 25 Desember. 就在现在这个时候，我们进入这个庆祝圣诞节的最高峰，就是我们的圣诞节的崇拜会。 Mungkin menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. 可能我们要好好的来回答一个问题。
Apakah perayaan-perayaan Natal kita sudah menjadi sesuatu yang mengubah kita, pandangan kita, dan hidup kita? 我们所谓参加一系列的这个圣诞节的庆祝会，是否有改变了我们对于我们生活的这个看法呢？ Hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu bagaimana kita menerima terang dan bagaimana kita menjadi terang. 今天我们要思考的一个题目就是成为光，并且接受这光。 Satu tema yang mengajak kita untuk menjawab pertanyaan penting dalam hidup kita. 这个题目邀请我们来回答在我们生活中一个最重要的一个问题。 Yang pertama adalah apakah kita sudah menerima terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. 第一就是我们是否已经接受那个真正的光，就是主耶稣基督。 Yang kedua adalah apakah kita sudah menyinarkan terang Kristus kepada dunia sekeliling kita. 第二个问题就是我们是否已经将基督的真光照耀在这人世间。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， dalam hidup kita di dunia ini, 我们生活在这个世界上， kita memerlukan terang. 我们需要光。 Berapa minggu yang lalu, 好几个星期之前， ada banyak daripada kita yang terdampak daripada banjir. 我们遭受到这个洪水的灾难。 Sesudah banjir itu terjadi, 当洪水的灾难过去之后， apakah yang paling kita perlukan? 我们最需要的是一些什么东西呢？ Saya rasa kalau kita yang menjadi korban banjir, 如果我们是遭受到这个灾难的人， yang kita butuhkan yang paling penting dua hal, yaitu listrik dan air. 我们最需要的就是电和水。 Air mungkin tersedia dari pam, 水可能自来水公司能够供应给我们， tetapi kalau tidak ada listrik, 但是如果没有电流， mesin pompa kita tidak bisa hidup. 我们的这个抽水的泵不能够启动， Kulkas dan peralatan kita tidak bisa berfungsi. 我们的冰箱还是其他的电器都不能够运作， Maka kita sangat memerlukan listrik atau terang itu. 因此我们非常需要电，需要这个光。 Dan di situ kita bisa melihat terang itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. 从此我们就知道亮光在我们生活中是非常的重要的。 Demikian juga kalau kita berbicara matahari dan terang daripada matahari. 同样的，当我们谈到阳光的时候， Kalau tidak ada sinar matahari, 如果这世界上没有阳光， maka kehidupan di bumi ini akan berakhir. 那么地球上的生活就即将结束了。 Kalau tidak ada matahari bersinar, 如果阳光没有照耀， mungkin beberapa minggu, 可能有几个礼拜， apalagi kalau bertahun-tahun, 况且是每年或者好几年的， maka kehidupan di dunia ini bisa terganggu dan menjadi rusak dan berakhir. 那么我们生活在这个世界上将会遭受很多的困难。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， kita bukan hanya perlu terang secara alami, 我们不单需要自然的阳光， tetapi juga kita perlu terang rohani. 我们也需要我们属灵的光。 Persoalannya adalah apakah kita memiliki terang di dalam hidup kita. 问题是在我们的生活当中，是不是我们拥有这些光？ Sebenarnya Tuhan Allah sudah memberikan satu terang di dalam diri kita. 其实上帝已经赐给我们个人一个光， Jadi ada terang matahari di luar kita, 在我们之外有阳光， tetapi di dalam hati kita Tuhan memberikan satu terang yang disebut dengan hati nurani. 但是在我们的心里，上帝也把这个光放在我们的心里，这个光叫做我们的良心。 Setiap manusia memiliki apa yang disebut dengan hati nurani. 每一个人都有我们每一个人的良心。
satu terang yang membuat kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. 这个良心，这个光，能够给我们分辨什么是好的，什么是不好的。 Tapi persoalannya adalah hati nurani manusia itu sudah tercemar oleh dosa. 但是问题是，我们的这个良心已经被罪恶所污染了。 Hati nurani yang seharusnya menjadi terang tertutup oleh kecemaran dan kegelapan dosa. 我们的良心应该是发光的，但是却被这个罪恶给这个或者黑暗撕开了。 Sehingga manusia tidak hidup lagi sebagai manusia. 因此，我们活不再成为一个正常的人。 Manusia bukan dituntun oleh hati nurani, tapi oleh kegelapan dan hawa nafsu. 我们不再被良心所引导，而是被罪恶、被黑暗的势力所引导了。 Maka kita mendengar berita-berita yang mengenaskan, ada anak membunuh ibunya. 因此，我们听到在世界上发生种种的这个恐怖的事情，甚至有一些的儿女杀害自己的父母亲。 Dan ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. 在世界上发生了许许多多的这个罪犯的事情。 Karena itu kita perlu terang dari Tuhan, 因此，我们需要从上帝而来的光。 agar kita bisa hidup 因此，我们能够生活。 dan agar kita bisa menjadi terang. 因此，我们能够拥有这个光。 Mari kita melihat bagian pertama. Yang pertama yaitu Yesus adalah terang sesungguhnya. 我们来看第一点，耶稣就是真光。 Kalau kita membaca berita Natal yang pertama, maka itu adalah berita bahwa Yesuslah terang yang sejati. 如果我们看到圣诞节的第一个信息，那边告诉我们，耶稣就是那真光。 Yang pertama dikatakan Yesus adalah terang yang dinantikan bangsa-bangsa. 耶稣就是万民所等待的那光。 Kitab Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan kedatangan Mesias yaitu Yesus. 以赛亚先知在耶稣诞生700年之前，已经预言耶稣即将来到这个世界。 Yesaya 9 ayat 2 mengatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang tinggal di negeri kegelapan, terang telah bersinar. 以赛亚书第9章第2节那边告诉我们说，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。 Dan di sini dikatakan bahwa Yesuslah terang yang sesungguhnya yang dinantikan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. 这边告诉我们，耶稣就是那个真光，是我们人类所等待的。 Karena Yesus sendiri itu adalah terang yang sesungguhnya. 因为耶稣本身就是那真光。 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, 约翰福音第1章第9节告诉我们说， terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. 那光就是真光，照亮一切在世上的人。 Di sini Yesus menyatakan dia adalah terang yang memberi hidup, terang yang menciptakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. 这边告诉我们，耶稣就是那真光，是创造的光，是给予我们生命的光。 Yang ketiga dikatakan Yesus sendiri menyatakan bahwa dialah terang dunia. 第3点，耶稣亲自告诉我们说，他就是那光。 Yohanes 8 ayat yang kedua mengatakan, Yesus mengatakan kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. 在约翰福音第8章第12节，耶稣告诉我们说，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru jelas menyatakan bahwa Yesuslah terang yang sejati 因此， itu. 无论在旧约圣经或者在新约圣经，都很清楚地告诉我们，耶稣就是那个真光。 Sama seperti kita
Di dalam dunia ini memerlukan terang secara alami, kita juga perlu terang secara rohani di dalam hidup kita. 我们生活在这个世界上，需要来自自然的光，我们的心里面也需要这个属灵的光。 Karena kita berada di dalam satu dunia yang penuh dengan kegelapan 因 dosa. 为我们现在处于一个充满黑暗的世界当中， Dan karena hati kita manusia juga diliputi oleh kegelapan. 因为我们每一个人的心里已经被罪恶所蒙蔽，充满了这黑暗。 Kita perlu terang untuk mengusir kegelapan 我 itu. 们需要这个光来驱散这个黑暗。 Saya masih ingat ada satu pengalaman saya 我还记得我一个生活的经验， ketika saya masuk ke sekolah Alkitab, sekolah teologi, 当我进入神学院读书的时候， maka waktu kami diterima, 当我被接受， kami mengalami orientasi atau dulu disebut dengan ospek. 当时候我们有一些入学的一些训练。 Kalau ospek di sekolah Alkitab, sekolah pendeta, 在神学院里面的一些课前训练呢， dibuat agak spesial, 有非常的特别。 yaitu malam-malam kami dikumpulkan, 晚上他们把我们召集在一起， lalu dibawa ke satu tempat, 然后把我们带到某个地方， lalu diberikan lilin 然后给我们蜡烛， dan korek api. 还有火柴， Jadi ada lilin, korek api, 有火柴，有这个蜡烛。 lalu kami dibawa ke satu tempat 我们被带到一个地方， yang gelap, 非常的黑暗， yaitu di kuburan. 就是到坟墓里面。 Ya, karena kalau mau sekolah pendeta jangan takut gelap. 因此，如果我们上到神学院，我们不要怕黑暗， Jangan takut hantu. 我们不要怕鬼。 Ya kalau pendeta takut hantu gimana ya? 如果一个牧师怕鬼的话呢， Maka dikumpulkan kami mahasiswa baru itu disuruh jalan satu-satu. 那么在坟墓里面，我们每一个这个学生叫我们单独的走。 Kalau berdua bertiga mungkin berani, tapi satu dulu jalan. 如果有2、3个人在一起，可能能够壮胆，但是那个时候我们必须一个人一个人的走。 Jadi di kuburan yang gelap itu 在黑暗的这个坟墓里面， kami berjalan satu-satu 我们一个一个的走， dan mengandalkan lilin ini, 就是单靠着这个蜡烛， mengandalkan terang yang ada di dalam lilin ini. 只靠着这个蜡烛点燃的这个亮光。 Jadi sambil berjalan itu sambil harus dijaga agar lilin ini tidak padam. 我们每当走每一步，我们要仔细小心的，不要让这个蜡烛被风吹熄灭了。 Kalau lilin ini padam, 如果这个灯、这个蜡烛烛光， itu alamatnya itu kita bisa celaka, 那我们就发生大事情了， bisa masuk ke lubang. 可能我们会掉在坑里面。 Kalau lubangnya kecil nggak masalah, tapi kalau itu adalah lubang kuburan, 如果小坑还是没问题，如果在那个坟墓的洞里面，那就糟糕。 jadi saya masih ingat kami berjalan sambil bernyanyi. 因此我还记得我们一边走一边唱歌， Ya sambil bernyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ya, 我们就唱歌，靠着耶稣的生命， untuk mengusir sebanyak ketakutan dalam 我 hati. 们就驱散我们心中的这个害怕恐惧。 Benar ya, ini ada dosen saya, pendeta Dr. Horbanus Simajuta. 在这边在当中，我有我的教授，就是西面润大牧师。 Entah masih ada nggak ospek seperti itu ya? 我不知道现在还有没有这个入学前的这个训练。 Jadi terang itu mengusir kegelapan. 那么这个光就把黑暗赶走， Terang itu mengusir ketakutan di dalam hati kita. 光将我们的恐惧感驱 Bapak 散出 Ibu yang 去。 dikasih oleh Tuhan. 主爱的弟兄姐妹们， Di dalam kehidupan rohani kita, 在我们的生活属灵生活里面， kita perlu terang daripada Kristus. 我们需要基督的真光。
untuk mengusir kegelapan dosa di dalam hati kita. 来驱走我们生活罪恶黑暗的一面。 Mungkin itu adalah hati yang penuh dengan kebencian. 可能我们的心充满了仇恨， Mungkin itu adalah hati yang dipenuhi dengan keinginan jalan pintas. 可能我们的心，我们只想要走捷径， Mungkin itu adalah hati yang merancang hal-hal yang jahat kepada orang lain. 可能我们有对别人存有邪恶的心， Mungkin itu juga hati yang tidak peduli kepada orang lain. 也有可能我们漠视于别人命运的这个心。 Kita perlu terang daripada Kristus 我们需要耶稣的真光 untuk mengusir kegelapan 来 hati kita. 驱走在我们心中的黑暗。 Maka kita masuk dalam bagian yang kedua. 因此，我们要进入第二点。 Natal bukan sekedar hanya pernyataan bahwa Yesus adalah terang dunia. 圣诞节并不是一个宣告耶稣是世界的光而已。 Natal adalah panggilan untuk menerima terang itu. 圣诞节就是接受光的呼召。 Sekali lagi, Natal kita rayakan bukan sekedar perayaan tetapi harus membawa perubahan di dalam diri kita. 我们不光只是停留在庆祝会，而是要在我们的生活上有明显的改变。 Natal adalah panggilan daripada Tuhan untuk kita semua agar kita menerima terang yang sesungguhnya. 圣诞就是呼召我们每个人能够接受这个真正的光。 Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. 在约翰福音8章12节告诉我们， Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." 耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” Barang siapa mengikut Yesus, 每一个跟随耶稣的人， ia tidak akan berjalan lagi di dalam 他 kegelapan. 不再行走在黑暗当中， Ia mempunyai terang hidup. 他必得着生命的光。 Menerima Yesus, 接受耶稣， maka kita akan menerima terang itu. 我们就必得着这光。 Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa menerima dia, 约翰福音第1章12节告诉我们：凡借贷他名的人， diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, 他就赐给他们权柄，称为神的儿女。 yaitu anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. 就是光明的子女，并不是黑暗的子女。 Terang daripada Kristus akan mengubahkan kita. 来自基督的光将要改变我们的生活， Tidak lagi hidup menurut keinginan hati kita, 我们不再按照我们心里的意愿来生 tapi 活， menurut rancangan daripada Allah yang semula. 而是按照上帝本来的旨意与计划。 Mungkin kita mengatakan, 可能我们说， Pak Pendeta, saya bukan orang jahat. 牧师，我并不是一个坏人， Saya lebih baik daripada orang lain. 我比其他的人更好。 Atau kita mengatakan, Pak Pendeta, ibu saya begitu baik. Ibu saya. 可能我们会说，牧师，我的妈妈， Ibu saya begitu baik. 我的妈妈是这么的好， Mengapa dia perlu Yesus? 为什么她需要耶稣呢？ Bahkan dia lebih baik daripada orang-orang Kristen. 甚至她比一般的基督徒更 Dia 好， begitu mengasihi keluarga. 她这么爱我们的这个家庭， Dia juga bermurah hati kepada banyak orang. 她对别人也非常的慈祥， Dia tidak berbuat hal yang jahat. 她没有做过一些坏的事情。 Mengapa dia juga perlu terang daripada Kristus? 为什么她还是需要耶稣的光呢？ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kalau kita melihat sebenarnya apa itu dosa itu. 如果我们真正的去仔细的去看看，到底什么是罪？ Dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan jahat. 罪
并不是单单做坏事。 Dosa yang pertama 第一个罪 sebenarnya hanya sepele saja, 其实非常的简单， yaitu mengambil buah pohon kehidupan. 只不过是采了一颗这个生命树的果子， Sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. 因此亚当夏娃被赶出伊甸园。 Makan buah saja, mengapa hukuman begitu berat? 吃一颗果子罢了，为什么承受这么大的刑罚呢？ Tetapi Adam dan Hawa makan buah itu sebanyak penolakan terhadap otoritas daripada Tuhan. 其实真正的含义，他吃了这个果子，意思就是拒绝了神的权威。 Jadi dosa itu sebenarnya adalah penolakan manusia untuk hidup di bawah firman dan aturan Tuhan. 其实罪恶就是拒绝神在我们身上所制定的一些计划。 Dosa itu adalah penolakan kita terhadap otoritas Tuhan dan kita mau hidup menurut pikiran dan keinginan kita 罪 sendiri. 恶就是我们拒绝神的这个权威，而要按照我们自己的生活方式来生活。 Maka dosa itu bukan soal perbuatan jahat, perbuatan baik saja. 罪恶其实并不是怎么简单关于我们的这个犯罪的行为而已。 Dosa di dalam Injil Yohanes dikatakan adalah ketika kita menolak terang daripada Kristus. 在约翰福音告诉我们，当我们拒绝光、拒绝耶稣基督的真光的时候，那个时候我们就犯了罪。 Kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang benar. 我们不要再敬拜我们的神， Kita mau hidup menurut keinginan hati kita 我 sendiri. 们要按我们自己的心意来生活。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， Natal adalah panggilan pada kita untuk menerima terang itu. 圣诞节呼召我们来接受这个真光。 Pertanyaannya adalah, 问题是， bagaimana hati dan hidup kita? 我们的生活，我们的心怎么样？ Apakah hidup Anda masih di dalam kegelapan dosa? 我们是不是仍然生活在罪恶的黑暗当中呢？ Apakah Anda hidup di dalam kegelapan dosa? 我们是否还生活在黑暗当中呢？ Apakah Anda merasa tidak ada lagi pengharapan? 是否我们觉得我们的生活已经再没有盼望了？ Apakah Anda merasa perlu terang daripada Kristus? 我们是否觉得在我们的生活当中，我们需要基督的真光？ Apakah Anda mau berjalan di dalam terang Kristus? 我们是否愿意行在基督的亮光的道路当中？ Yang ketiga, yang terakhir, 第三就是最后的一点， Natal juga adalah panggilan pada kita untuk membawa terang Tuhan kepada sekeliling kita. 圣诞节就是呼召我们给我们四周围的人带来了神的光。 Dalam Yesaya 60 ayat 1 yang kita baca tadi katakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 刚才我们读的以赛亚书第60章第1节，那边告诉我们要兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。 Kita yang menerima terang harus bersinar menyinarkan terang daripada Tuhan. 我们的光，我们的身体要发出来自上帝的光。 Dalam Matius pasal 5 ayat 14-16 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak menyalakan pelita, meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 马太福音也告诉我们，你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。
你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Yesus adalah terang dunia. 耶稣是世界的光， Tapi barang siapa menerima Yesus, 凡接受他光的人， dia juga menjadi terang-terang kecil bagi dunia. 他也成为小小的亮光。 Maka dikatakan, kamu adalah terang dunia. 因此他说：“你们就是世界的光。 Kamu tidak boleh menyembunyikan terang itu. 我们不可以将我们的光隐藏起来， Engkau harus menampakkan terang itu. 我们必须将这个光亮发示出来。 Kita harus seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak tersembunyi. 我们就要像那个城照在山上，并不是被隐藏起来的。 Kita harus bersinar terang, 我们要发光， bukan redup dan suam-suam. 不是暗淡幽幽暗暗的。 Kita bersinar terang di depan banyak orang. 我们在众人面前发光， Maka kita dikatakan di sini harus menjadi terang. 因此圣经告诉我们，我们成为世界的光。 Menjadi terang itu menyinarkan terang keluar. 成为光是将我们的光发示出去。 Gereja harus bersinar terang keluar. 教会必须发光，而且将这个光发示出去， Bukan hanya berkumpul terang di dalam gereja 不 saja. 是在我们教会里面发光而已。 Mungkin salah satu sebab gereja itu sering bermasalah atau ribut 可能教会时常发生事情的一个理由之一， karena gereja tidak mau menyinarkan terang kepada dunia. 因为这个教会再不要向世界散发出它的光亮， Tapi terang menjadi eksklusif ke dalam diri kita. 而光只是我们一小部分的人集在一起的一个象征而已。 Kita berkumpul terang sama terang, 我们光跟光在一起， tetapi eksklusif sekali. 非常的独特， Tidak bersinar terang keluar. 没有散发出去。 Maka kalau terang sama terang terus berkumpul, 如果光亮跟光亮在一起， tidak ada yang dilakukan, 没有做些什么， maka apa yang terjadi? 那么发生了什么事情呢？ Koslet lah ya, 就触电了。 membuat percikan. 哎呀，发生一些的火 Nah, 花。 kalau tidak dipadamkan makin lama makin besar. 如果没有扑灭，这个火花会越来越大， Karena kita ngomong di dalam diri kita sendiri. 因为我们只有在我们之间互相的产生作用， Tapi tidak menyidarkan terang. 而没有向外面发出这个亮光。 Dan yang terakhir dikatakan kamu bersinar terang di depan banyak orang supaya orang melihat kamu, bukan supaya orang melihat Bapamu yang di sorga. Jadi kita bersinar terang itu bukan untuk diri kita sendiri. 我们发光并不是为了我们自己， Kita bersinar terang bukan untuk menyombongkan diri kita. 我们发光并不是要显耀我们自己， Kita bersinar terang bukan untuk menyombongkan gereja kita. 我们发光并不是要显耀我们的教会， Kita menyinarkan terang agar orang mendapat juga terang daripada Kristus. 我们要发光，使到别人也因此而能够接受基督的光。 Kita bersinar terang agar orang memuliakan Bapa yang di sorga. 我们发光是为了别人从我们身上看到基督的荣耀。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 主爱的弟兄姐妹们， Mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. 然后接下来有一些的问题是我们必须诚实的回答。 Apakah kita masih hidup di dalam kegelapan? 我们是否仍然生活在黑暗当中？ Datanglah kepada terang Kristus. 我们快来 Kalau 救基督的光。 Kalau kita sudah menerima terang daripada Kristus, 如果我们已经接受了基督的光，
Jangan simpan untuk diri kita sendiri. Jangan simpan untuk diri sendiri. 不要只为我们自己， Tapi biarlah kita menyinarkan terang bagi dunia sekeliling 而 kita. 是为我们周遭的人散发出这个光亮。 Mari kita menerima terang dan menjadi terang. Amin. 这样让我们接受这个光，并且成为这个光。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghantar kami sampai ke akhir tahun 2025. Jikalau kami masih ada sampai sekarang, karena Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada kami. Dan karena itu Tuhan, sekali lagi kami ingin merenungkan arti dan tujuan hidup kami. Dan biarlah kami bersedia memeriksa hidup kami, hati kami di hadapan Tuhan. Apakah hati kami diliputi kegelapan atau sudah mendapat terang daripada Kristus? Jikalau belum, biarlah kami membuka hati pada saat ini kepada Engkau, ya Kristus, terang yang sesungguhnya, terang yang mengusir kegelapan, terang yang memberi kehidupan. Dan biarlah kami juga belajar sebagai gereja dan anak-anak Tuhan yang menyinarkan terang Kristus bagi dunia sekeliling kami. Tuhan, dimuliakan Engkau melalui kehidupan kami, melalui gereja kami, melalui keluarga kami. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.